Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2023 kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan SPM sebenar tahun 2022. Kita lihat soalan kita pertama, itu soalan 11A. Ajar 8.1 menunjukkan garis lurus RS yang berada pada satu satah kartes. O ialah asalat. Soalan 1 Roman, nyatakan kecurunan RS. Bila di sini diberi kepada kita persamaan garis lurus RS adalah 2y sama dengan negatif 3x tambah 8. Jadi untuk mendapatkan kecurunan, kita perlu tukarkan persamaan ini kepada bentuk arm y sama dengan mx tambah c. Di mana perkali bagi y mesti 1. Jadi di sini perkali y diberi kepada kita adalah 2. Jadi untuk menjadikannya 1, kita kena bahagi dengan 2. Jadi kita ambil 2y sama dengan negatif 3x tambah 8. Kita akan bahagikan tiap-tiap sebutan ini dengan 2. Jadi 2y kita bahagi 2, negatif 3x kita bahagi 2, 8 kita bahagi 2 masing-masing. Dan kita akan dapat y sama dengan negatif 3/2x tambah 4. Nilai m kita adalah negatif 3/2. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, cari pintasan x bagi garis lurus RS. Untuk mendapatkan pintasan x, kita boleh gunakan beberapa cara. Cara pertama adalah kita menggantikan nilai y sama dengan 0 untuk persamaan yang nombor 1 ini. Untuk persamaan yang kita dapat tadi. Selain pada itu, kita juga boleh menggunakan rumus, iaitu gunakan rumus kecerunan M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi di sini cikgu akan tunjukkan dengan menggunakan rumus M sama dengan negatif pintasan Y per pintasan X. Jadi M kita di sini adalah negatif 3/2 sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y kita adalah 4, jadi kita akan tulis negatif 4. Per dengan pintasan X digantikan dengan X. Untuk mendapatkan nilai X, kita boleh melakukan pendaraban silang. Ataupun kita terus menggunakan kalkulator. Masukkan negatif 3/2, kemudian alfa kalkulat untuk sama dengan, masukkan negatif 4 per dengan X. Kemudian kita tekan shift, kita tekan kalkulat, kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 2.666. Kita akan tulis jawapan kita dalam bentuk pecahan. Kita tekan answer. Kita tekan sama dengan. Kita dapat 8/3. Jadi jawapan kita X sama dengan 8/3. Seterusnya kita lihat pula dari segi agihan markah untuk soalan ini. Untuk soalan A1 Roman, untuk nilai M kita akan dapat 1 markah. Dan A2 Roman, langkah pengiraan kita dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah, dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan B. Pelajar 8.2 menunjukkan kedudukan 4 tempat tarikan di sebuah daerah yang dilukis pada satu satah kartes. Diberi bahawa garis lurus yang menghubungkan zoo dan Taman Rama-Rama adalah selari dengan paksi Y. Pantai dan zoo juga dihubungkan oleh satu garis lurus. Soalan 1 Roman, tentukan koordinat zoo. Zoo berada di sini di mana ia dihubungkan dengan Taman Rama-Rama dan garis ini adalah selari dengan paksi Y, bermaksud garis ini adalah garis tegak. Garis tegak tidak mempunyai nilai kecurunan. Jadi untuk mendapatkan koordinat titik zoo ini, kita lihat nilai X kita adalah 8 di sini. Jadi kedudukannya adalah 8Y. Jadi kita kena dapatkan nilai Y. Untuk mendapatkan nilai Y ini, kita perlu dapatkan kecurunan garis zoo dan juga pantai. Kerana di sini pantai diberi koordinatnya negatif 2 dan 2. Kemudian garis ini juga memintas pada paksi Y sama dengan 3. Jadi di sini koordinatnya adalah 0, 3. Kita ada 2 titik, jadi kita boleh dapatkan nilai kecurunan. Kita menggunakan rumus kecurunan, iaitu M sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi di sini kita akan labelkan
X2, Y2 pada titik 03. Jadi di sini X2, Y2. Kemudian untuk pantai negatif 22, ini adalah X1, Y1. Jadi kita ambil 3 tolak 2 per dengan sifar tolak negatif 2 sama dengan kecurunannya nanti. Dan kita akan dapat nilai M di sini adalah 1/2. Kemudian kita akan gunakan nilai M 1/2 ini untuk mendapatkan nilai Y pada zoo. 8 ini kita labelkan sebagai X2 dan Y sebagai Y2. Kemudian pantai X1, Y1. Jadi kita akan ambil Y tolak 2 per dengan 8 tolak negatif 2. Kita dapat di sini Y sama dengan 7. Jadi kita boleh menggunakan kalkulator sebagaimana soalan A sebentar tadi. Jadi kita ada nilai Y sama dengan 7 dan di sini X sama dengan 8. Jadi jawapan akhir kita dalam bentuk koordinat adalah 8, 7. Dalam seterusnya kita lihat soalan 2 Roman. Cari persamaan garis lurus yang menghubungkan muzium dengan zoo jika kecurunan garis lurus yang menghubungkan kedua-dua tempat ini ialah negatif 1/4. Kita lihat muzium dengan zoo, garis ini, nilai kecurunan telah pun diberi kepada kita iaitu negatif 1/4. Jadi kita perlu dapatkan nilai C. Untuk mendapatkan nilai C, kita akan gantikan nilai Y, nilai X dan juga nilai M dalam persamaan arm garis lurus. Jadi di sini kita dah dapat kecurunan zoo iaitu 8, 7. Jadi 8 itu adalah nilai X dan 7 adalah nilai Y. Jadi kita akan gantikan dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Di mana Y adalah 7 sama dengan M adalah negatif 1/4 dan X adalah 8 kemudian tambah C. Kemudian pada tahap ini kita boleh menggunakan kalkulator. Kita masukkan 7, alfa kalkulate untuk sama dengan, kemudian negatif 1/4, kemudian darab dengan 8, kemudian tambah C. C ini kita gantikan dengan X. Kemudian kita tekan shift, tekan kalkulate, kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat X sama dengan 9. Jadi C kita di sini sama dengan 9. Kemudian untuk jawapan akhir, kita akan masukkan nilai M dan nilai C dalam persamaan kita iaitu Y sama dengan negatif 1/4X tambah 9. Baiklah, seterusnya kita lihat pada segi pemberi markah untuk soalan B1 Roman. Kita dapatkan nilai M terdapat 1 markah. Kemudian kita gantikan di dalam persamaan kita dan kita dapat nilai Y 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan untuk soalan B2 Roman, kita dapatkan nilai C 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, kita akan dapat 8 markah untuk soalan ini. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 12. A. Diberi set semester X lebih besar atau sama dengan 39. X kurang daripada 52. Di mana X adalah integer. Diberi set J, di mana X ialah gandaan bagi 3. Set K, X ialah faktor bagi 200. Dan set L, X ialah nombor dengan keadaan hasil tambah digit-digitnya adalah lebih besar daripada 6. Soalan 1 Roman, senaraikan unsur bagi set J dan set L dengan menggunakan tata tanda set. Lihat yang pertama iaitu set J. Set J adalah gandaan bagi 3. Gandaan bagi 3 yang pertama untuk set semester ini adalah 39. Seterusnya 42. Kemudian 45. Nombor seterusnya 48 dan 51. Kemudian set L. Set L adalah nombor dengan keadaan hasil tambah digit-digitnya adalah lebih besar daripada 6. Nombor yang pertama adalah 39. Iaitu 3 tambah 9 sama dengan 12. Dan 12 itu lebih besar daripada 6. Itu maksud hasil tambah digit-digitnya lebih besar daripada 6. Kemudian
Senaraikan lagi, nombor seterusnya adalah 43, 44, 45, 46, 47, 48 dan 49. Seterusnya soalan 2 Roman. Lukis satu gambar rajah Venn untuk mewakili set semester, set J, set K dan juga set L. Jadi kita akan lukis gambar rajah Venn yang menggabungkan ke empat set ini. Di sini kita kena senaraikan dulu unsur yang ada di dalam set K. Set K ini merupakan faktor bagi 200. Dan faktor bagi 200 adalah 40 dan juga 50. Jadi kita ada J, kita ada K dan kita ada L. Kemudian kita akan tengok antara ketiga-tiga set ini adakah ada set yang berlaku persilangan antara set. Unsur yang ada dalam dua set yang sama. Dan kalau kita lihat di sini untuk set J dan juga set L, kita ada persilangan di mana persilangan J dan juga L ini unsur-unsurnya terdiri daripada nombor 39, 45 dan juga 48. Jadi kita akan lukis set J dan set L ini bersilang. Kita akan buat bentuk geometri untuk set ini. Kita labelkan J, ini adalah L. Kemudian kita akan masukkan unsur-unsur dalam set ini. Kita masukkan unsur yang bersilang terlebih dahulu. 39, 45 dan juga 48. Kemudian untuk set J kita ada 42 dan juga 51. Dan set L pula kita ada 43, 44, 46, 47 dan juga 49. Kemudian kita tengok set K. Set K 40 dan 50. Jadi ada set yang tidak bersilang dengan set J dan juga set L. Ini adalah set K. Dan unsurnya adalah 40 dan juga 50. Untuk kita memasukkan unsur di dalam set, kita kena letakkan titik. Kerana titik itu bermaksud nombor-nombor tersebut merupakan unsur bagi set tersebut. Dan seterusnya kita akan lukis set semester. Kita akan buat segi 4. Kita labelkan sebagai set semester. Kemudian kita dapati bahawa ada satu lagi nombor yang tidak ada dalam set J, set L maupun set K. Iaitu nombor 41. Jadi kita akan masukkan 41 di sini. Ini jawapan kita untuk soalan 2 Roman. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman ternyatakan unsur yang ada dalam set J terdapat 1 markah, set L 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, kita melukis gambar rajah Venn dengan label, dengan unsur yang betul, kita masukkan, kita akan dapat 3 markah. Jadi kita akan dapat 5 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan B. Satu tinjauan telah dilakukan kepada 300 responden tentang syarikat penerbangan pilihan mereka. Dapat 3 syarikat penerbangan yang disenaraikan iaitu B Airlines, K Airlines dan M Airlines. Jadwal 1 menunjukkan keputusan tinjauan tersebut. Darjah 9 pada ruang jawapan menunjukkan gambar rajah Venn yang tidak lengkap. Diberi bahawa set B adalah responden yang memilih B Airlines, set K responden yang memilih K Airlines dan set M responden yang memilih M Airlines. Gunakan maklumat dalam jadual 1, lengkapkan gambar rajah Venn tersebut. Kita lihat pada ruang jawapan, kita ada gambar rajah Venn yang tidak lengkap. Kita akan masukkan bilangan unsur yang ada di dalam setiap set ini berdasarkan kepada jadual 1. Pertama sekali kita kena lihat persilangan di antara ketiga-tiga set ini. Diberi ketiga-tiga syarikat, jumlah responden adalah 2. Jadi kita akan masukkan bilangannya 2 di tengah-tengah ini. Dan seterusnya kita akan lihat pula persilangan 2 set. Persilangan 2 set yang pertama di sini iaitu B Airlines dan juga M Airlines.
bilangan responden adalah 47. Jadi kita lihat B dengan M yang bertindan ataupun bersilang 47. 47 berada di sini. Dan di sini telah ada 2 responden. Jadi kita ambil 47 tolak dengan 2. Jadi kita akan dapat bakinya adalah 45 di sini. Seterusnya kita lihat K Airlines dan juga M Airlines. Bilangan respondennya adalah 12. Ini kita lihat K dengan M 12, jadi kita tolak dengan 2 kat sini jadi 10. Seterusnya kita lihat K Airlines sahaja. K Airlines sahaja ada 22. Kita lihat pada rajah kita K Airlines sahaja. Perkataan sahaja bermaksud dia tidak bersilang dengan mana-mana set. Jadi kita akan tulis K Airlines sahaja di sini iaitu 22. Ini tidak perlu tolak dengan 2 ataupun 10. Seterusnya M Airlines sahaja ada 63 responden. Kita lihat pada sini 63 kita akan letak terus di sini. Dan seterusnya kita lihat K Airlines, bilangan responden adalah 49. Jadi di sini tidak ada perkataan sahaja untuk K Airlines. Jadi keseluruhan K Airlines adalah 49. Jadi kita lihat sini K Airlines 49. Kita perlu tolak 49 itu dengan 22, tolak dengan 2 dan tolak dengan 10. Jadi kita dapat 15. Jadi kita akan tulis di sini 15. Dan yang terakhir adalah B Airlines. B Airlines kita ada 188 responden. Jadi di sini juga tidak ada perkataan sahaja. Jadi bermaksud 188 itu adalah keseluruhan yang ada di dalam set B tersebut. Jadi untuk mendapatkan nilainya kita akan ambil 188 ini tolak dengan 15, tolak dengan 2 dan tolak 45. Dan kita akan dapat bakinya adalah 126. Jadi 126 berada di sini. Seterusnya kita lihat pula soalan 2 Roman. Hitung bilangan responden yang tidak memilih sebarang syarikat penerbangan. Baiklah, diberi jumlah responden adalah seramai 300 orang. Jadi kita akan ambil 300 tersebut. Kita akan tolakkan dengan 126 tolak 15 tolak 22 tolak 2, tolak 45, tolak 10 dan tolak 63. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 17 orang. Seterusnya untuk soalan 3 Roman, berdasarkan jawapan anda di 12B1 Roman, nyatakan bilangan responden yang diwakili oleh B persilangan K persilangan M prime. Jadi di sini kita lihat yang pertama sekali yang berada di dalam kurungan iaitu B persilangan K. B persilangan K adalah set B yang bertindan dengan K. Kalau kita lihat pada rajah kita, B yang bertindan dengan K adalah 15 dan juga 2. Jadi kita lihat 15 dan juga 2. Kemudian kita tengok pula M prime. M prime ni adalah yang berada di luar M. Jadi yang berada di luar M terdiri daripada 1, 2, 6, 15 dan juga 22. Kemudian operasi di antara B persilangan K dengan M prime ini adalah persilangan. Persilangan bermaksud dia bertindan. Jadi kita lihat nombor yang sama di sini adalah 15. Jadi jawapan akhir kita adalah 15. Baiklah, seterusnya kita lihat dari segi pemberian markah untuk soalan B1 Roman. Kita lengkapkan ke merajah Venn, kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan 2 Roman, angka pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan 3 Roman, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 5 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, soalan ini menyumbang sebanyak 10 markah. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga, itu soalan nombor 13. Ada 2.1 menunjukkan kekerapan longgokan bagi 80 orang murid tingkatan 1 SMK Senar dalam satu ujian diagnostik bagi tahun 2022. Soalan A, selepas semakan semula, didapati bahawa markah seorang murid telah berubah daripada 68 kepada 71. Berdasarkan perubahan data itu, 1 Roman, lengkapkan jadual 2.2 di ruang jawapan. Kita lihat pada ruang jawapan, kita ada markah, kekerapan dan juga titik tengah.
Jadi di sini kita kena dapatkan kekerapan bagi setiap selang kelas. Kita lihat balik pada jadual 2.1 diberi kepada kita adalah kekerapan longgokan. Jadi kita kena asingkan menjadi kekerapan individu bagi setiap kelas. Kita lihat kekerapan asalnya dan kekerapan yang telah ubah. Kerana ada satu markah yang telah berubah. Untuk markah 20 hingga 29, 6. Kemudian untuk seterusnya 30 dan 39, kita akan ambil 14 dan tolak dengan 6. Jadi kita akan dapat 8. Kemudian untuk kelas yang ketiga, 40, 49, 30 tolak 14. Kita akan dapat 16. Kelas berikutnya 50, 59, 49 tolak 30, kita akan dapat 19. Kemudian kelas berikutnya 60, 69, kita tolak 65 dengan 49, kita akan dapat 16. Kemudian kelas berikutnya 70, 79, 74 tolak dengan 65, terdapat 9. Dan kelas yang terakhir 80 tolak dengan 74, terdapat 6. Ini merupakan kekerapan yang asal. Kemudian berlaku perubahan markah, di mana markah dari 68 tukar menjadi 71. Dan kalau kita lihat di sini, markah 68 berada dalam selang kelas ini. Jadi di sini kita akan tolak 1. Kemudian kelas yang berikutnya 70, 79 ni kita akan tambah 1. Jadi di sini berlaku perubahan kekerapan pada kelas kedua-dua kelas ini. Jadi kelas lain dia akan kekal sama, kita tulis balik 6, 8, 16, 19. Kemudian untuk kelas yang 60, 69 ni akan kurang 1, 16 akan jadi 15. Dan kelas 70, 79 akan bertambah 1 jadi 10. Dan kelas berikutnya masih kekal sama iaitu 6. Jadi di sini adalah kekerapan yang telah pun kita perbetulkan bila markah itu berubah. Jadi kita akan masukkan nilai ini ke dalam jawapan kita untuk A1 Roman. Kalau seterusnya kita lihat soalan A2 Roman. Seterusnya menggunakan skala 2 cm kepada 10 markah pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 2 orang murid pada paksi mencancang. Lukis satu poligon kekerapan. Untuk melukis poligon kekerapan paksi mengufuk kita akan menggunakan titik tengah. Dan paksi mencancang kita adalah kekerapan. Pada langkah pertama, kita akan melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang menggunakan skala yang telah pun diberi. Dan kita akan menggunakan titik tengah untuk paksi mengufuk dan paksi mencancang kita akan menggunakan kekerapan. Kemudian seterusnya kita akan plotkan mengikut kekerapan yang kita dapat tadi seperti ini. Dan langkah seterusnya kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lurus yang mengenai ke setiap titik tersebut seperti ini. Baiklah, seterusnya kita lihat soalan B. Berdasarkan graf di 13A2 Roman, pihak sekolah ingin membuat perbandingan antara prestasi murid tahun 2022 dengan tahun 2021. Jadual 2.3 menunjukkan maklumat tentang min dan sesian PY bagi 2 tahun ujian tersebut. Soalan 1 Roman, hitung nilai X. Nilai X di sini merupakan nilai sisihan PY bagi tahun 2022. Jadi untuk mendapatkan nilai sisihan PY, kita boleh menggunakan rumus sisihan PY itu sigma sama dengan punca kuasa 2 sigma fx kuasa 2 per dengan fx tolak dengan x bar kuasa 2. Dan rumus ini telah pun diberi di dalam senarai rumus. Sigma fx kuasa 2 iaitu frekuensi didarabkan dengan titik tengah kuasa 2. Jadi kita akan lihat balik pada jadual 2.2. Kita akan ambil 6 darab dengan 24.5 kuasa 2, kemudian kita tambah dengan kelas-kelas yang seterusnya. 24.5 kuasa 2 tambah 8, 34.5 kuasa 2. Kemudian kita perkan dengan keseluruhan, itu 80 orang murid, dan tolak dengan min yang telah pun diberi, 54.88 kuasa 2. Dan kita puncakan.
Baiklah, seterusnya kita akan menggunakan kalkulator. Pertama sekali, kita akan onkan frekuensinya terlebih dahulu. Kita tekan shift, kita tekan menu, kemudian kita masuk, kemudian kita tekan bawah untuk muka surat yang kedua. Di sini kita akan tekan 3 untuk statistik, kemudian frekuensi kita tekan 1 untuk on. Seterusnya kita tekan menu, kita tekan 6. Kemudian kita tekan 1 untuk one verbal. Sini kita akan ada dua lajur, iaitu X dan juga frekuensi. X adalah titik tengah dan frekuensi adalah kekerapan. Jadi kita masuk titik tengah yang pertama, 24.5 sama dengan 34.5 sama dengan 44.5 sama dengan 54.5 sama dengan 64.5 sama dengan 74.5 sama dengan 84.5 sama dengan. Kemudian kita pergi ke lajur yang kedua, memasukkan pula kekerapan yang pertama untuk titik tengah 24.5, kekerapannya adalah 6. Jadi kita tekan 6 sama dengan 8 sama dengan 16 sama dengan 19 sama dengan 15 sama dengan 10 sama dengan 6 sama dengan. Kemudian untuk dapatkan jawapan, kita akan tekan option di sini. Kemudian kita tekan 3. Kita akan lihat pada baris yang kelima. Itu jawapan kita di sini adalah 16.236. Jadi kita akan bundarkan, kita akan tulis 16.24. Seterusnya terlihat soalan 2 Roman. Seterusnya, buat satu kesimpulan tentang prestasi murid pada tahun 2021 dan tahun 2022. Jadi kita akan buat kesimpulan ini berdasarkan kepada CCM PY yang kita dapat tadi. Untuk tahun 2021, CCM PY-nya adalah 14.37 dan untuk tahun 2022, CCM PY-nya adalah 16.24. Jadi di sini menunjukkan bahawa prestasi murid tahun 2021 adalah lebih konsisten berbanding prestasi murid tahun 2022. Yang disebabkan adalah CCM PY untuk 2021 lebih kecil berbanding tahun 2022. Baiklah, seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A1 Roman, kita senaraikan kekerapan bagi setiap selang kelas. Kita akan dapat 2 markah. Seterusnya untuk soalan A2 Roman, kita melukis poligon kekerapan. Kita melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan skala yang telah pun diberi dan seragam, kita dapat 1 markah. Kemudian kita plotkan setiap plot ini dengan plot yang betul, kita akan dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan garis lurus kepada titik-titik plot tersebut, kita dapat lagi 1 markah. Seterusnya soalan B1 Roman, kita menghitung nilai X. Kita menggunakan rumus, masukkan nilai yang tepat ke dalam rumus, kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B2 Roman, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Teruskan lagi dengan melihat soalan nombor 4, iaitu soalan nombor 14. Persatuan Penduduk Taman Setia akan menganjurkan 1 kem motivasi semasa cuti sekolah. Peserta kem tersebut terdiri daripada X orang murid sekolah menengah dan Y orang murid sekolah rendah. Maklumat berikut berkaitan dengan peserta bagi kem tersebut. Soalan A, berdasarkan maklumat yang diberi, tulis 2 ketaksamaan linear selain X lebih besar atau sama dengan sifar dan Y lebih besar atau sama dengan sifar. Di sini kita akan lihat 2 situasi. Situasi yang pertama, jumlah peserta selebih-lebihnya adalah 210 orang. Selebih-lebihnya ini bermaksud paling banyak adalah 210. Jadi untuk ketaksamaan pertama, kita akan ambil X tambah Y kecil atau sama dengan 210. Kemudian untuk situasi 2 Roman, bilangan murid sekolah menengah adalah tidak kurang daripada 2 kali bilangan murid sekolah rendah. Jadi sekolah menengah iaitu X
tidak kurang. Tidak kurang ini bermaksud dia mesti lebih besar. Jadi kita akan guna simbol lebih besar atau sama dengan 2y. Selanjutnya untuk soalan B. Untuk carian soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Menggunakan skala 2 cm kepada 30 peserta pada kedua-dua paksi. Lukis dan lorekkan rantau yang memuaskan sistem ketersamaan linear di 14A. Langkah pertama kita adalah untuk melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang menggunakan skala yang telah pun diberi. Dan seterusnya terlihat ketersamaan kita yang pertama, X tambah Y kurang atau sama dengan 210. Untuk melukis garis ini, kita akan tukarkan simbol ketersamaan dengan simbol sama dengan terlebih dahulu dan kita akan buat satu jadual ringkas untuk mendapatkan 2 titik bagi melukis garis ini. Di sini apabila X kita gantikan dengan sifar, maka nilai Y kita bila kita ganti dalam persamaan tersebut, terdapat Y sama dengan 210. Seterusnya apabila nilai X sama dengan 210, nilai Y akan jadi sifar. Jadi di sini kita ada 2 titik, 0, 210 dan 210, 0. Dan kita akan tanda pada kertas graf kita seperti ini. Dan kita akan gariskan kedua-dua titik ini. Sambungkan jadi garis kita, X tambah Y sama dengan 210. Seterusnya ketersamaan yang kedua, X lebih besar atau sama dengan 2Y. Kemudian tertulis dalam bentuk persamaan X sama dengan 2Y. Kemudian kita buat satu jadual. Kita masukkan nilai X yang pertama. Apabila X sama dengan sifar, maka Y juga sama dengan sifar. Seterusnya, kalau kita masukkan X sama dengan 120 dalam persamaan, kita dapati nilai Y adalah 60. Jadi kita ada 2 titik, sifar-sifar dan juga 120, 60. Tertanda pada graf kita. Dan kita sambung kedua-dua titik ini, terdapat garis X sama dengan 2Y. Kemudian seterusnya kita akan lorekkan kawasan yang memenuhi ketersamaan ini. Kita lihat garis yang pertama, X tambah Y kurang atau sama dengan 210. Kurang bermaksud kawasan yang berada di bawah garis tersebut. Kemudian untuk ketersamaan yang kedua, X lebih besar sama dengan 2Y. Jadi di sini kita kena baca 2Y terlebih dahulu. Jadi secara akasnya kita akan baca 2Y kurang atau sama dengan X. Jadi bila dia kurang, kawasannya berada di bawah garis. Dan kita dapati ada 2 anak panah biru dan hijau dalam kawasan yang sama. Jadi kita akan lorekkan kawasan ini. Jawapan kita untuk soalan B. Baiklah, seterusnya terlihat soalan C. Berdasarkan graf di 14B, bagi 45 orang murid sekolah rendah, 1 Roman, tentukan bilangan maksimum murid sekolah menengah. Jadi, kita lihat murid sekolah rendah 45 orang di sini. Kemudian kita buat satu garis dan kita akan dapatkan bilangan murid sekolah menengah yang paling banyak yang boleh sertai KM tersebut. Jadi kita buat unjuran seperti ini dan kita dapati ini. Bilangannya adalah 165 orang. Seterusnya untuk C2 Roman, hitung jumlah yuran minimum yang diterima penganjur jika yuran pendaftaran bagi seorang murid sekolah menengah dan sekolah rendah masing-masing RM150 dan RM120. Bila untuk murid sekolah rendah kita ada 45 orang. Dan yurannya adalah 120. Dan kita tambah dengan bilangan murid sekolah menengah. Soalan di sini bertanyakan tentang yuran minimum. Kita kena dapatkan bilangan minimum murid sekolah menengah. Kalau soalan C1 Roman tadi adalah bilangan maksimum. Kali ini kita kena dapatkan pula bilangan minimum. Kita kembali kepada graf kita. Untuk mendapatkan bilangan minimum sekolah menengah, kita lihat bilangan murid sekolah rendah adalah 45 orang, kita buat unjuran. Kemudian kita akan dapat satu titik di sini, kemudian kita unjurkan. Dan terdapat bilangannya di sini adalah 90 orang. Jadi kita akan ambil 90 orang murid sekolah menengah, darabkan dengan yurannya RM150. Dan kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat jawapannya adalah RM18,900.
Balas seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, ternyatakan ketaksamaan semasa yang kita akan dapat 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melukis paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan nilai yang seragam masing-masing, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita lukis 2 garis ketaksamaan masing-masing, kita dapat 1 markah, dan kita lorekkan kawasan 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B1 Roman, kita dapat 1 markah. Kemudian untuk C2 Roman, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya terlihat soalan yang kelima, itu soalan bernombor 15. Pada tahun 2021, Encik Farkan mempunyai pendapatan tahunan sebanyak RM77,600, termasuk allowance. Jumlah allowance yang dikecualikan cukai berjumlah RM12,600. Jadwal 3.1 menunjukkan pelepasan cukai yang dituntut oleh Encik Farkan. Diberi bahawa potongan cukai bulanan PCB dalam slip gajinya pada setiap bulan ialah RM120. Dan dia juga membayar zakat berjumlah RM840 pada tahun tersebut. Soalan A, hitung pendapatan bercukai Encik Farkan bagi tahun 2021. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil pendapatan tahunan, tolak pengecualian cukai dan tolak dengan pelepasan cukai. Pengecualian cukai di sini adalah allowance iaitu RM12,600. Kemudian pelepasan cukai terlihat pada jadual 3.1, individu kita akan tolak RM9,000. Insurans hayat kita akan tolak RM3,360. Kemudian gaya hidup di sini kita akan tolak dengan RM2,500 kerana perbelanjaan RM2,700 ini telah melebihi had yang telah ditetapkan iaitu RM2,500. Dan kita akan dapat jawapannya adalah RM50,140. Seterusnya soalan B, dengan menggunakan jadual 3.2 kadar cukai pendapatan individu untuk tahun taksiran 2021, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Farkan bagi tahun tersebut. Dan di sini terlihat jadual 3.2, kita akan ambil pada baris yang kedua, iaitu pendapatan bercukai di antara RM50,001 sehingga RM70,000. Kita lihat RM50,000 yang pertama, cukainya adalah RM1,800. Jadi kita akan tulis untuk RM50,000 yang pertama, jumlahnya adalah RM1,800. Seterusnya kita akan dapatkan baki, kita akan ambil RM50,140 tolak dengan RM50,000. Jadi kita akan dapat RM140. Didarabkan dengan kadarnya di sini adalah 13%. Dan kita akan dapat jumlahnya adalah RM18,20. Jadi kita akan tambah RM1,800 dengan RM18,20 tersebut. Kita akan dapat RM1,818,20. Kemudian dalam masa yang sama, Encik Farkan juga telah membayar zakat sebanyak RM840. Zakat ini adalah dalam kategori rebat. Ini rebatnya adalah RM840. Jadi kita akan tolak RM1,818,20 tolak dengan RM840. Jadi kita akan dapat RM978,20. Jadi adalah jumlah cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Farkan. Seterusnya terlihat soalan C. Berdasarkan jawapan anda di 15B, 1 Roman, adakah Encik Farkan perlu membuat bayaran tambahan cukai pendapatannya? Terangkan jawapan anda dan sertakan nilai berangka untuk menyokong penjelasan anda. Adalah PCB yang dipotong tiap-tiap bulan Encik Farkan adalah RM120. Jadi kita akan ambil PCB 120 didarabkan dengan 12 dan kita akan dapat RM1,440. Jadi Encik Farkan telah membayar cukai sebanyak RM1,440 melalui PCB. Tadi kita dah kira cukai pendapatannya adalah RM978,20. Jadi bermaksud PCB yang dibayar oleh Encik Farkan adalah melebihi nilai cukai sebenar. Jadi di sini Encik Farkan telah terlebih bayar. Jadi Encik Farkan tidak perlu membuat bayaran tambahan. Seterusnya soalan C2 Roman.
Apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh Encik Farkan atau Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN selepas itu? Sebabkan Encik Farkan terlebih bayar, jadi pihak LHDN akan memulangkan baki lebihan cukai, itu sebanyak RM461.80. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan A, langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Seterusnya untuk soalan B, kita mendapatkan 1.818.20 sen, ini kita dapat 1 markah, kemudian kita tolak dengan rebat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan C1 Roman, kita menyatakan bahawa PCB melebihi cukai, kita akan dapat 1 markah dan jawapan akhir kita dapat 1 lagi markah. Dan soalan C2 Roman, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan secara keseluruhan kita akan dapat 8 markah untuk soalan ini. Seterusnya kita masuk ke soalan bahagian C, di mana bahagian C ini mengandungi 2 soalan, jawab 1 soalan sahaja. Soalan yang pertama untuk bahagian C, soalan nombor 16. Encik Lee merupakan seorang jurulatih bola keranjang bagi pasukan sekolahnya. Dia sedang menyiapkan pasukan sekolahnya yang terdiri daripada pasukan lelaki dan pasukan perempuan bagi satu pertandingan. A. Encik Lee ingin menempah beberapa helai kemeja T berlengan pendek dan kemeja T berlengan panjang untuk pemain-pemainnya. Diberi bahawa harga bagi sehelai kemeja T berlengan pendek dan kemeja T berlengan panjang masing-masing ialah RM15 dan RM18. Soalan 1 Roman, tulis nisbah harga sehelai kemeja T berlengan pendek kepada harga sehelai kemeja T berlengan panjang dalam bentuk termudah. Jadi untuk kemeja T berlengan pendek adalah RM15, dinisbahkan dengan berlengan panjang 18. Kemudian kita boleh permudahkan, kita akan dapat 5/6. Seterusnya untuk soalan A2 Roman, sejumlah RM390 diperuntukkan oleh pihak sekolah untuk membeli 14 helai kemeja T berlengan pendek dan X helai kemeja T berlengan panjang. Cari nilai X. Jadi untuk kemeja T berlengan pendek adalah 14 helai dan harganya adalah RM15. Kita tambah dengan kemeja T berlengan panjang, harganya 18, kita letakkan X sebagai bilangan dan kita samakan dengan RM390. Di sini kita dalam bentuk persamaan linear, jadi kita akan dapatkan nilai X, kita boleh terus tekan kalkulator. Kita akan masukkan 14 darab 15 tambah 18X. Kemudian kita tekan alpha calculate untuk sama dengan 390. Kemudian kita tekan shift dan calculate dan sama dengan. Dan kita dapat nilai X sama dengan 10. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 16A. 1 Roman kita dapat 1 markah. Soalan 16A 2 Roman, langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah. Dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan B. Pada suatu hujung minggu, Encik Lee mengatur satu pertemuan perlawanan persahabatan antara pasukan sekolahnya dengan pasukan sekolah lain. Jadual 4 menunjukkan sebahagian maklumat perjalanan van sekolah yang membawa mereka ke sekolah pasukan lawan. Diberi bahawa jarak antara sekolah dan stesen minyak ialah 30 km dan jarak antara stesen minyak dan sekolah pihak lawan ialah 20 km. 1 Roman, mengandaikan van itu bergerak dengan laju seragam sepanjang perjalanan itu, lukis satu graf jarak masa mewakili perjalanan tersebut. Ini kita lihat pada ruang jawapan, telah diberi kepada kita paksi mengufuk yang mewakili waktu dalam sistem 24 jam. Kemudian diberi kepada kita garis paksi mencancang. Paksi mencancang di sini kita akan nyatakannya sebagai jarak dalam kilometer. Kita lihat situasi yang pertama, masa 6:30 pagi, bertolak dari sekolah. Kemudian sampai di stesen minyak pada pukul 6:50 pagi, di mana jarak antara sekolah dan stesen minyak diberi adalah 30 km. Di sini untuk jarak yang pertama, masa pergerakan adalah 6:30. Jadi kita labelkan masa 6:30 sehingga
sampai ke stesen minyak pukul 6.50 dan jaraknya adalah 30 km. Jadi kita buat satu garis lurus seperti ini. Kemudian di stesen minyak mereka berhenti dari 6.50 sehingga pukul 7, iaitu selama 10 minit. Di sini kita tulis pukul 7 berhenti, satu garis mendatar ini. Dan seterusnya dari pukul 7 sehingga 7.20 mereka bertolak dan sampai ke sekolah pihak lawan 7.20 dan jaraknya di sini adalah 20 km. Jadi perjalanan tambah lagi 20 km. Jadi kita label di sini jadi 50. 30 tambah 20 jadi 50. Dan sampai pukul 7.20. Dalam seterusnya terlihat soalan B2 Roman. Nyatakan laju van itu dalam kilometer per minit bagi 10 minit pertama. 10 minit yang pertama adalah dari jam 6.30 hingga pukul 6.50. Walaupun terlihat di sini 6.30 hingga 6.50 memakan masa selama 20 minit, tapi 10 minit pertama ini juga berada dalam garis yang sama. Itu kita ambil jaraknya adalah 30 km dengan masa adalah 20 minit. Dan kita akan dapat 3/2. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan 16B, 1 Roman. Kita melabelkan paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan nilai yang betul. Masing-masing kita akan dapat 1 markah. Graf yang betul terdapat 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B2 Roman, kita akan dapat 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan C. Salah satu penilaian yang kerap dilakukan oleh Encik Lee ke atas pemain-pemainnya ialah kemahiran menjaring mereka. Darjah 10 menunjukkan plot titik bagi bilangan jaringan yang berjaya dilakukan oleh pemainnya dalam satu hari tertentu. Diberi bahawa Encik Lee menetapkan sasaran 30 jaringan secara purata oleh pemain-pemainnya dalam penilaian itu. Salah seorang pemain mengeluarkan kenyataan berikut. Pasukan kami berjaya mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jurulatih. Menggunakan maklumat daripada plot titik itu, berikan satu hujah yang menyokong atau menyangkal kenyataan pemain tersebut. Dalam darjah 10 diberi kepada kita plot titik jaringan yang dilakukan oleh pemain-pemain Encik Lee. Jadi di sini kita kena dapatkan nilai purata ataupun nilai min. Jadi kita lihat pada darjah 10 plot titik ini jaringannya adalah 23 dan di sini 24. Kita baca nilai jaringan terlebih dahulu. Dan di sini 26, sini 28. Kemudian sini 30 dan di sini 32. Seterusnya markah 35, 36, 38. Di mana untuk jaringan 23 jaringan kita ada 2 pemain. Jadi kita akan dapatkan min iaitu 2 darab dengan 23. Dan tambah dengan jumlah jaringan yang seterusnya. Bilangan pemain adalah 2, bilangan pemain adalah 2 darab dengan 24 dan seterusnya kita akan buat. Kemudian kita terus tekan kalkulator dan kita akan dapat 30.67 secara purata. Jadi di sini Encik Lee menetapkan sasaran 30 jaringan secara purata. Jadi purata jaringan setiap pemain adalah 30.67. Jadi bermaksud pemain-pemain Encik Lee berjaya mencapai sasaran. Jadi kita bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh pemain Encik Lee tersebut. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Soalan C, langkah pengiraan kita akan dapat 2 markah dan jawapan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan D. Pada hari pertandingan, kedua-dua pasukan sekolah Encik Lee akan menentang 2 buah pasukan dari sekolah yang sama pada peringkat kumpulan. Nilai 5 menunjukkan kebarangkalian memenangi perlawanan ke atas sekolah A dan sekolah B bagi kedua-dua pasukan.
Jika kebarang kalian memenangi sekurang-kurangnya satu perlawanan melebihi 3/5, maka pasukan itu berpeluang ke peringkat seterusnya. Adakah pasukan lelaki atau pasukan perempuan yang akan mendapat peluang itu? Justifikasikan jawapan anda. Jadi kebarang kalian untuk mereka pergi ke peringkat seterusnya adalah perlu menang sekurang-kurangnya 3/5. Kita lihat ada dua pasukan, lelaki dan perempuan. Maksud sekurang-kurangnya satu perlawanan adalah apabila mereka menang dengan sekolah A dan mereka tewas dengan sekolah B, ataupun tewas dengan sekolah A dan menang dengan sekolah B, ataupun menang kedua-duanya. Jadi kita boleh nyatakan menang dan kalah, atau kalah dan menang, atau mereka menang kedua-duanya, menang dan menang. Jadi kita lihat untuk pasukan lelaki terlebih dahulu. Barangkali untuk menang bagi sekolah A, pasukan lelaki adalah 2/5. Kemudian barangkali untuk kalah untuk sekolah B, kita ambil 15 tolak 8, kita akan dapat 7/15. Darab dengan 7/15. Atau kalah dengan pasukan sekolah A. Jadi kalah di sini adalah 3/5. Kita ambil 3/5 dan menang dengan sekolah B 8/15. Ataupun menang kedua-duanya, iaitu 2/5 dan 8/15. Kemudian di sini kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapan kita adalah 18/25. Kemudian kita lakukan perkara yang sama untuk pasukan perempuan. Untuk pasukan perempuan, untuk sekolah A menang adalah 3/7 dan kalah dengan sekolah B di sini adalah 5/8. Darab dengan 5/8. Atau kalah dengan pasukan A adalah 4/7. 4/7 darab dengan menang dengan sekolah B 3/8, ataupun menang kedua-dua sekolah iaitu 3/7 darab dengan 3/8. Dan kita terus tekan kalkulator. Kita akan dapat jawapannya adalah 9/14. Jadi di sini seterusnya kita akan buat perbandingan dengan 3/5. Jika kebarangkalian lelaki dan perempuan lebih pada 3/5, bermaksud mereka layak ke peringkat seterusnya. Jadi di sini kita ada nilai dalam bentuk pecahan. Jadi untuk memudahkan kita melakukan perbandingan, kita akan tukarkan pecahan ini kepada bentuk perpuluhan. Jadi 18/25 kita akan dapat 0.72. Untuk 9/14 kita akan dapat 0.64. Kalau untuk 3/5 tukar pada perpuluhan terdapat 0.6. Jadi kita berarti bahawa kedua-dua pasukan lelaki dan pasukan perempuan melebihi 0.6. Ini bermaksud kesimpulannya adalah kedua-dua pasukan berpeluang ke peringkat seterusnya. Kalau terlihat pula dari segi pemberi markah, langkah pengiraan masing-masing kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita berbuat perbandingan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, soalan ini menyumbang sebanyak 15 markah. Seterusnya terlihat soalan yang kedua, itu soalan nombor 17. Encik Faiz merupakan seorang penggemar sukan berbasikal. Setiap hujung minggu, dia akan mengayuh basikal bersama rakan-rakannya di sekitar kawasan perumahan mereka. Soalan A, Pelajar 11 menunjukkan graf laju masa bagi kayuhan Encik Faiz pada suatu hari tertentu. Berdasarkan graf laju masa itu, nyatakan laju seragam dalam kilometer per jam. Berdasarkan kepada rajah, laju seragam berada di sini, iaitu kawasan landai. Dan laju seragamnya adalah 25 km per jam. Jadi jawapan kita adalah 25. Seterusnya soalan 2 Roman, hitung jarak yang dilalui dalam kilometer untuk tempoh 0.5 jam terakhir. Jadi kita lihat 0.5 jam terakhir adalah pada masa 0.7 sehingga 1.2. Untuk mendapatkan jarak, kita kena dapatkan luas di bawah graf. Jadi, luas di bawah graf adalah berbentuk segitiga. Kita dapatkan luas segitiga 1/2 darab tinggi 25
jarak tapak 0.5 dan kita akan dapat jawapannya adalah 6.24. Kemudian dari segi pemberian markah, untuk soalan A1 Roman terdapat 1 markah, A2 Roman langkah pengiraan 1 markah, jawapan akhir 1 markah, dan kita akan dapat 3 markah untuk pecahan soalan ini. Pada seterusnya terlihat soalan B. Sepenuh hari kemerdekaan, Encik Faiz dan rakan-rakannya akan membuat kayuhan di sebuah pulau. Mereka akan tinggal di sebuah inap desa di pulau itu. Darjah 12 menunjukkan graf tak terarah dan berpemberat bagi 5 tempat yang akan dilalui mereka sepanjang kayuhan tersebut. 1 Roman, lukis satu graf terarah yang mewakili masa kayuhan paling lama dari inap desa ke air terjun dengan syarat semua laluan hanya dilalui sekali sahaja. Jadi mereka akan bermula pada kedudukan H di sini dan mereka akan tamat pada kedudukan W. Jadi kita kena dapatkan laluan yang paling lama mereka lalui. Dan kita boleh membuat beberapa laluan dan kita akan kira jumlah minit laluan tersebut. Di sini, pertama sekali mereka akan bermula pada titik H, kemudian mereka akan pergi ke titik B. Dari titik B, mereka akan pergi ke titik P. Dari titik P akan pergi ke titik M. Kemudian dari M, mereka akan pergi ke R. Dan dari R, mereka akan pergi ke W. Jadi kita akan lukis graf terarah seperti ini. Pertama bermula pada H, kemudian pergi ke B, kita buat arah ini 17 minit, kemudian dari B mereka akan pergi ke P 1/4 jam bersamaan dengan 25 minit, kemudian dari P mereka akan pergi ke M, masanya adalah 72 minit, itu 1.2 jam. Kemudian dari M, mereka akan pergi ke R, masanya adalah 10 minit. Kemudian dari R akan pergi ke W, masanya adalah 45 minit. Jadi kita akan buat anak panah menunjukkan arah pergerakan. Jadi di sini kita perlu menggunakan pembaris. Seterusnya untuk soalan 2 Roman. Itu masa paling panjang itu dalam jam dan minit. Jadi kita akan tambah keseluruhan masa. 17 tambah 25 tambah 72 tambah 10 tambah 45 dan kita akan dapat 159 minit. Jawapan berkenaan kepada unit jam dan juga minit. Jadi kita akan bahagikan 159 ini dengan 60. Kita akan dapat 2.65. 2 itu adalah 2 jam. Kemudian kita ambil 0.65 ini tukar kepada minit, kita darab dengan 60 dan kita akan dapat 39 minit. Ini jawapan akhir kita akan tulis sebagai 2 jam 39 minit. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberi markah. Untuk soalan B1 Roman, kita melukis graf terarah dan akan dapat 2 markah. Soalan B2 Roman, langkah pengiraan di sini 1 markah dan jawapan akhir kita 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Seterusnya terlihat soalan C. Encik Faiz menggunakan 2 jenis basikal R atau S ketika kayuhan santai pada setiap hujung minggu itu. Darjah 13 menunjukkan diameter rim dan tebal tayar basikal R. Diberi bahawa jejari rim basikal S ialah 3/4 jejari basikal R. Mengandaikan bahawa jarak kayuhan santai setiap hujung minggu ialah 12.5 km dan tebal tayar basikal R dan S adalah sama, hitung beza bilangan putaran lengkap antara kedua-dua roda basikal tersebut. Jadi di sini kita ada 2 basikal R dan juga S. Jarak kayuhan adalah 12.5 dan diberi diameter. Jadi di sini kita kena dapatkan panjang lengkuk bagi keseluruhan tayar basikal tersebut, yang mana dia mewakili jarak. Pertama sekali kita lihat untuk basikal R, kita kena dapatkan jejari bagi tayar basikal tersebut. Kita ambil jejari. Jejari kita lihat di sini diberi diameter rim adalah 600 mm. Kemudian kita akan kira pula dengan tebal tayar. Tebal tayar adalah 3 cm. Jadi kita ambil kiri dan kanan 3 tambah 3 kita dapat 6 cm.
unit di sini adalah mm, tertukar kepada mm, dapat 660. Jadi kita ambil 600 tambah dengan 60. Kemudian kita bahagi dengan 2 sebab itu adalah diameter. Dan kita akan dapat 330 mm. Kemudian di sini diberi jarak dalam kilometer. Jadi untuk memudahkan pengiraan, kita kena samakan unit. Untuk persamakan unit, di sini cikgu akan tukarkan unit kepada meter. 330 mm tukar kepada meter, kita akan dapat 0.33 meter. Itu adalah basikal R. Seterusnya basikal S pula. Di sini diberi maklumat jari rim basikal S adalah 3/4 jari basikal R. 3/4 jari basikal R. Jadi kita akan ambil jari basikal R adalah 3/4 darab dengan 600. Kerana dia melibatkan rim saja, dia tak melibatkan tebal tayar. Jadi kita ambil 600. Kemudian ditambah pula dengan tebal tayar masih sama, itu 60. Kemudian kita bahagikan dengan 2 untuk dapatkan jari. Kita tekan kalkulator, kita akan dapat 225 mm. Kemudian kita tukar kepada meter. Jadi 0.255. Jadi untuk mendapatkan bilangan kali putaran lengkap, kita akan ambil jumlah jarak per dengan jumlah satu putaran lengkap tayar tersebut. Di mana jaraknya adalah 12.5 km, kita tukar kepada meter bersamaan dengan 12,500 meter. Jadi untuk basikal R, kita akan ambil jarak per dengan putaran lengkap, iaitu 12,500. Per dengan putaran lengkap, kita akan menggunakan rumus 2 pi J. Iaitu 2 darab pi dan darab J bagi basikal R iaitu 0.33. Dan di sini bila tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya adalah 6026.17. Kemudian kita akan bundarkan kepada bilangan yang terhampir, di mana dalam bundar ini kita tak boleh kurangkan bilangan putaran. Kalau kita kurangkan bilangan putaran, dia takkan cukup 12,500. Jadi akan genapkan menjadi 6,027 kali putaran. Kemudian untuk basikal S pula, kita akan ambil jarak 12,500 per dengan 2 pi J untuk S, iaitu 2 pi J adalah 0.255. Dan kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat 7,798.57. Sama macam tadi, kita akan bundarkan kepada bilangan yang terhampir, bilangan yang lengkap terhampir, jadi 7799. Kemudian untuk dapatkan beza, kita tolak 7799 tolak dengan 6027. Dan jawapan akhir kita adalah 1772. Seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan ini kita tukar unit kepada unit yang seragam, kita akan dapat 1 markah. Seterusnya kita kira lengkuk, panjang lengkuk bagi tayar R ataupun tayar S, kita akan dapat 1 markah. Buat operasi tolak 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah bagi pecahan soalan ini. Seterusnya kita lihat soalan D. Encik Faiz ingin membeli 2 basikal untuk anak-anaknya. Dia mempertimbangkan 2 pilihan, iaitu sama ada membeli terus di kedai di kawasan perumahannya atau membeli secara dalam talian. Rajah 14 menunjukkan maklumat tentang 2 buah kedai tersebut yang menjual model basikal sama. Diberi bahawa RM1 bersamaan dengan 7.9 Thai Baht. Tentukan kedai manakah yang patut menjadi pilihan Encik Faiz bagi menjimatkan wangnya. Justifikasikan jawapan anda. Dan di sini kita ada 2 buah kedai, TT Cycle dan juga The Wheel. Pertama sekali kita akan kira TT Cycle terlebih dahulu. Untuk TT Cycle, harga sebuah adalah RM650.
Kemudian diberi diskaun 15% setiap basikal. Kemudian diskaun tambahan sebanyak 10% bagi basikal kedua. Jadi kita kira untuk basikal pertama terlebih dahulu. Harganya adalah 650. Diskaun adalah 5%. Jadi Encik Faiz akan bayar 95% sahaja. Jadi kita dapat harganya adalah RM617.50 untuk basikal pertama. Kemudian untuk basikal kedua, tambahan diskaun 10%. Bermaksud diskaun keseluruhan untuk basikal 2 adalah 15%. Itu untuk basikal kedua, 650. Encik Faiz akan bayar 85% sahaja. Dan jumlah harganya adalah RM552.50. Jadi jumlah bagi kedua-dua basikal tersebut ditambah, kita akan dapat RM1,170. Pada seterusnya terlihat pula kedai The Wheel. Untuk The Wheel, harga bagi setiap basikal adalah 5,500 Thai Baht. Kemudian diskaun 15% bagi setiap basikal. Kemudian dia ada kos penghantaran. Dua basikal adalah 790 Thai Baht. Harga di dalam Thai Baht kita akan tukar kepada ringgit. Kita akan bahagi dengan 7.9. Jadi kita akan ambil kedua-dua basikal tersebut, 5,500 terbahagikan dengan 7.9 untuk dapatkan dalam unit ringgit Malaysia. Kemudian kita darab dengan 85% kerana diskaun 15% setiap basikal. Kemudian kita darab dengan 2. Ada 2 basikal. Dan kita akan dapat harga keseluruhannya adalah RM1,183.54. Kemudian dia juga ada kos penghantaran 790 Thai Baht terbahagi dengan 7.9, kita akan dapat RM100. Ini jumlah keseluruhan sekali dengan kos penghantaran adalah RM1,283.54. Jadi di sini pilihan yang lebih murah tentulah Encik Faiz perlu beli di kedai TT Cycle. Kemudian dari segi pemberi markah, kita mendapatkan jumlah keseluruhan untuk TT Cycle 1 markah. Kemudian untuk TW 1 markah. Kemudian kita membuat perbandingan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan kita akan dapat 4 markah untuk pecahan soalan ini. Dan secara keseluruhan, soalan ini menyumbang sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian, terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi dalam video yang akan datang.